Assalamualaikum. Anda bersama saya Masra Malak dalam Gebang Getaran episod kedua pada minggu ini, dan hari ini kami akan membincangkan tentang satu topik mengenai harta doktor kontrak yang hangat diperkatakan baru-baru ini. Bersama saya pada kali ini mewakili doktor kontrak iaitu Pegawai Perubatan Dr. Hasbullah Fahmi. Alright, Assalamualaikum. Hari kita akan membincangkan tentang berkenaan dengan harta doktor kontrak, dan pada hari ini bersama saya, selamat datang ke Gebang Getaran pada episod kedua. Kita bersama dengan Dr. Hasbullah Fahmi, alright, mewakili harta doktor kontrak, dan hari ini kita akan membincangkan tentang beberapa isu lah berkenaan dengan harta doktor kontrak. Alright. Terima kasih Dr. Hasbullah Fahmi kerana sudi bersama dengan Gebang Getaran. Okey Doktor, mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Hasbullah Fahmi. Sekarang saya berkhidmat saya salah seorang daripada doktor kontrak, berkhidmat di salah sebuah hospital kerajaan di Pahang Tengah lah. Saya juga merupakan salah satu antara first batch doktor kontrak. Right. Okey Doktor, kalau kita lihat baru-baru ini berkenaan dengan isu doktor kontrak dan memang hangat diperkatakan lah. Orang kata antara isu yang kita tengok ramai yang doktor kontrak turun padang dan sebagainya. Tapi sebelum tu, boleh tak doktor berikan sedikit penjelasan apa itu sebenarnya harta doktor kontrak supaya orang ramai faham dengan isu ini? Isu hartal ni sebenarnya diambil daripada perkataan Gujarat lah, India, maksud mogok lah. Cuma kalau bagi harta doktor kontrak ni adalah basically apa yang kita buat adalah baru-baru ni pada 26 hari bulan Julai kita melakukan mogok aman lah, menunjukkan solidariti terhadap apa yang berlaku terhadap sistem kesihatan Malaysia ni, di mana for the past 5 years kebanyakan doktor dilantik sebagai kontrak tanpa ada kriteria yang tetap untuk diserap kepada penjawatan tetap. Selain itu juga dinafikan hak untuk menyambung pelajaran ke peringkat pakar, yang mana ini sekiranya tidak dapat diselesaikan dalam masa yang pendek, ketandusan doktor pakar pada masa datang lah. So pada 26 hari bulan baru-baru ini kita nampak kebanyakan hospital ada melakukan harta, di mana tepat pada pukul 11 pagi kita telah melakukan walkout di lobi hospital dengan mengangkat banner lah tanpa menjejaskan pesakit-pesakit yang kami rawati. Jadi kalau kita lihat berkenaan dengan harta kontrak ni, ramai yang kata mengaitkan isu tentang COVID sekarang, kenapa perlu sekarang dilaksanakan. Mungkin apa pendapat Dr. Hasbullah Fahmi? Okey, kenapa ketika COVID ni sebenarnya, kalau dia tak semesti waktu COVID, saya rasa bukan waktu COVID pun kita akan buat juga. Cuma the thing is COVID ni menunjukkan betapa terkurangnya kita punya sistem perubatan kita sendiri, yang mana sebenarnya kita memerlukan tenaga-tenaga doktor, tapi kebanyakannya doktor telah quit kerana burn out. Jadi kami lakukan ini sebenarnya adalah untuk masa depan juga. Kalau kita kata COVID, tenaga COVID ni kebanyakannya diambil oleh doktor-doktor kontrak. So kalau sekiranya COVID tiada, atau adakah kami akan dibuang begitu saja? Maksudnya ada kami di-treat as a cheap labour. Maksudnya ia menafikan hak manusia lah. Alright. Mungkin boleh saya tahu tak juga, mungkin ramai yang tahu berkenaan dengan isu doktor kontrak dan sebagainya, tapi sejak bila mula isu ini mula dibangkitkan sebenarnya Doktor? Okey, isu harta ni dibangkitkan kalau pada sebenarnya dah lama. Sebenarnya gerakan-gerakan nak buat, cuma pada awal Julai saya rasa, ataupun hujung Januari, hujung Jun, ada kenyataan daripada YBMK yang menyatakan sekiranya pegawai-pegawai perubatan tidak disambung, digalakkan untuk menyambung keluar KKM dan menyambung di tempat lain. Ini membuat kami trigger lah, kerana kebanyakan daripada kami ini ingin menyambung kepakaran dan mengikut sistem pendidikan kesihatan di Malaysia ni. Sekiranya ingin menyambung kepakaran, caranya adalah melalui KKM sahaja buat masa ini. Sebagai contoh, sekiranya
Dan waktu tu YBMK juga menyuarakan boleh ambil parallel pathway dan boleh ambil parallel pathway dan sambung belajar. Yang mana pada ketika itu kalau sekiranya menyambung parallel pathway memerlukan kos yang tinggi, dan sekiranya lepas parallel pathway untuk GZ juga memerlukan jawatan tetap untuk berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana untuk training di hospital-hospital kerajaan supaya lebih exposure kepada pasien. Jadi kenyataan YBMK pada hujung Jun baru-baru ini yang menggalakkan kami keluar KKM, maka ini satu kenyataan yang tidak bagus, tidak encourage lah untuk kami. Kebanyakan kami memang ingin menjadi doktor pakar, dan sekiranya menjadi doktor pakar perlu berada di KKM. Betul. Alright. Okey doktor, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit tak kronologi lantikan pegawai perubatan kontrak sebenarnya? Okey, kronologi lantikan kontrak ni berlaku kronologinya berlaku apabila pada tahun 2016, sebelum lagi awal tahun, kebanyakan graduan perubatan paksa menunggu panggilan kerja khidmat wajib selama lebih kurang setahun sebelum boleh dipanggil bekerja. Tapi sebelum tu saya jelaskan sikit macam mana jalan kerja doktor ini. So sekiranya seorang doktor ingin berkhidmat berkhidmat sebagai doktor yang sah, mereka perlu melalui housemanship selama 2 tahun dan juga maksimal 3 tahun di 6 posting, dan juga kemudian khidmat wajib 2 tahun sebagai pegawai perubatan sebelum boleh menjadi pegawai perubatan yang tetaplah, yang sah. Jadinya pada tahun 2016 graduan ni banyak yang menganggur, menunggu panggilan selama 1 tahun. Jadi untuk memendekkan masa panggilan kerja tu, kerajaan pada waktu itu di bawah Datuk Seri Najib telah melantik pegawai-pegawai ini sebagai kontrak 3 tambah 2 tahun untuk mendapatkan lesen doktor. So first kontrak dilaksanakan pada 5 Disember 2016 dan hingga sekarang masih lagi menggunakan sistem yang sama, yang mana pada masa itu kriteria dia untuk mendapat jawatan tetap tidak dinyatakan secara jelas dan terperinci. Jadinya kebanyakan mereka sehingga sekarang pegawai perubatan yang mendapat tetap daripada tahun 2016 hingga sekarang hanya sebanyak 3.4% sahaja. Faham? Alright, okey doktor. Kalau kita lihat semula dengan isu-isu yang berlaku ini, mungkin apakah jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua-dua pihak, iaitu pihak pegawai perubatan kontrak dan juga pihak kerajaan, bagi memastikan orang kata nasib doktor kontrak ini terbela? Jadi bagi tuntutan harta doktor kontrak doktor kontrak baru-baru ini, kami meminta dua benda sajalah, iaitu penjawatan tetap dengan KWSP dan juga kriteria yang telus terhadap kriteria tetap itu. Yang mana kenapa kami minta tetap juga bukan sambung kontrak sebagaimana yang dikeluarkan pada hujung Julai baru ini, mengatakan kami dapat lagi another 2 years extended contract tambah 4 years if we get into the master program. Yang mana kalau secara roughly said ianya tak cukup, sebab 2 tahun untuk kenapa kami minta tetap, kerana untuk masuk ke program master kami perlukan tetap, di mana program HLP, Hadiah Latang Persatuan, untuk masuk program master memerlukan jawatan tetap. Yang mana kalau kira 2 tahun untuk masuk ke bidang master tidak dapat, payahlah juga nak masuk, sebab kami juga fight untuk permanent golongan-golongan doktor-doktor tetap yang dah tunggu kadang ada 5-6 tahun pun tak dapat juga. Macam mana kami yang dah 2 tahun ni pun extra contract, tambah kali COVID yang dah tak dapat di departmen kita, departmen mahu, bagi contoh di pembedahan ataupun ortopedik. Kalau kami ditempatkan di COVID, maksudnya 2 tahun tu tak cukup untuk kami apply master tu. Jadi cadangan selain itu kami juga minta tetap dengan KWSP. Kami tak minta pencen sebab kami tak nampak macam sekarang pun
kami dapat KWSP, kira dari segi belanjawan rasanya kami tak minta mention. Jadi dari segi belanjawannya masih sama juga sebab bayaran bayar sama, tidak penambahan ataupun penolakan apa-apa. I see. Kiranya pembayaran untuk doktor kontrak masih sama lagi lah. Even sekarang nak tanya dengan keadaan yang COVID sekarang ni, adakah kebanyakan doktor kontrak ni berkhidmat di barisan hadapan? Maksudnya menjaga wad-wad COVID dan sebagainya. Kebanyakan daripada frontliner yang menghadapi COVID sekarang ni, kebanyakannya adalah daripada doktor kontrak. Dan baru-baru ini juga pegawai proteksi swasta sendiri terpaksa dimobilisasikan untuk merawat pesakit COVID ni. Sebenarnya kami tak ada masalah pun sebab memang kami doktor, memang kami tak kisah pun nak merawat COVID apa semua tu tak ada masalah. Cuma yang kami mahu adalah kiranya COVID habis, kita tidak ditendang sahaja macam tu saja. Tidak dibuang, madu sepah dibuang. So kami mahukan sesuatu yang kerjaya yang solid lah untuk selepas COVID nanti. Faham. Jadi mungkin apa kata-kata terakhir Dr. Hasbullah berkenaan dengan isu ini agar dapat diselesaikan segera, sebab kita lihat memang barisan hadapan antara sekarang yang paling pejuang nombor satu lah, sebab dengan isu orang kata kes COVID yang semakin tinggi dan barisan hadapan seperti doktor dan jururawat ni lah yang banyak sangat orang kata berkorban masa kerja dan dengan orang kata dengan keluarga semua. Jadi apakah kata-kata terakhir untuk bagi memastikan isu ini dapat diselesaikan dengan kadar yang segera? Jadi first kali harapan saya agar kami punya demand still sama, iaitu penjawatan tetap dengan KWSP dan juga kriteria yang telus lah. Jadi saya harap first batch kontrak akan tamat pada Disember 5 Disember tahun ni 2021. Betul. So saya harap kepada kerajaan memandangkan dengan hartal juga telah memberi dia nampak apa yang berlaku dan juga dengan situasi COVID yang meninggi ni, saya harap kerajaan dapat menunaikan tuntutan ini kerana ianya bukan saja untuk kami tapi sebenarnya untuk rakyat. Kiranya untuk di masa hadapan nanti kami doktor-doktor muda ni lah yang akan menggalas tugas-tugas yang akan menjadi pakar-pakar pada masa hadapan kelak. Jadi mungkin last soalan saya, selepas perhimpunan yang dilakukan sejak orang kata baru-baru ini, jadi apakah come out yang diterima daripada perhimpunan tersebut? Adakah ia dilihat sebagai satu cara yang positif dan membuka mata orang rakyat Malaysia bahawa doktor kontrak ini memang orang kata sebelum ini tiada masa depan dan orang kata ditindas atau macam mana? Ataupun pendapat doktor macam mana? Buat masa ini untuk bagi hartal pada 26 Julai baru ini, kami rasa ianya satu gerakan yang berjaya lah, membuka mata rakyat Malaysia yang nampak situasi sebenar yang berlaku pada sistem kesihatan Malaysia ini, yang mana sebelum ni kita tahu kes banyak tapi kita tak tahu apakah masalah sebenar. Kini pesakit pun ramai tapi doktor tak cukup. Dan doktor juga mengalami burnout. Ini menunjukkan bahawa sistem kesihatan kita di dalam fasa yang kritikal. So ini membuka mata kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama bantu. Sebenarnya kalau ikut kira, kami sebenarnya bukanlah frontliner. Kami adalah last liner. Kami benteng terakhir untuk menjaga kesihatan rakyat Malaysia ini. Jadinya kiranya benteng terakhir ini, macam doktor-doktor kontrak ini, benteng terakhir ini jatuh, maka jatuhlah sistem kesihatan Malaysia. Baik, terima kasih Dr. Hasbullah Fahmi atas semua penjelasan yang diterangkan pada hari ini. InsyaAllah kami di Gebang Getaran akan membincangkan lagi tentang isu-isu yang akan orang kata membuka mata lagi rakyat Malaysia berkenaan dengan isu-isu yang dibangkitkan. Baik, mungkin kita akan orang kata bekerjasama lagi insyaAllah pada akan datang. Terima kasih Dr. Hasbullah. Mungkin Dr. Hasbullah kata-kata terakhir berkenaan dengan boleh. Saya berterima kasih kepada gerakan kerana menjemput kami untuk memberi penerangan kepada rakyat Malaysia lah. Diharap situasi isu ini dapat diselesaikan oleh pihak kerajaan Malaysia dengan segeralah.
dan tidak menunggu sehingga dah last minute baru nak selesaikan lah. Alright, terima kasih banyak Dr. Hasbullah. Baiklah, terima kasih kepada semua penonton di Gebang Getaran. InsyaAllah kami akan membincangkan tentang topik-topik semasa pada topik akan datang. Terima kasih sekali lagi pada saya, Mas Ramalak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.